Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita sambung tajuk berkenaan tenaga. Okay. Hari tu kita tengok pasal perubahan bentuk tenaga. Hari ini kita tengok pula tajuk kecil seterusnya iaitu tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okay. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu. Muka surat 132. Okey. Kita tengok apa cerita tentang tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan ni. Hari tu kita tengok perubahan bentuk tenaga dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Yang ini nak tunjukkan bahawa tenaga ni tak boleh dicipta dan juga tak boleh dimusnahkan. Jom. Kita baca sini. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk kerana tenaga tak boleh dicipta atau dimusnahkan? Hari itu kita belajar tenaga boleh berubah bentuk. Kenapa dia boleh berubah bentuk? Sebab tenaga tak boleh dicipta dan juga tak boleh dimusnahkan. Okey, perhatikan situasi di bawah. Ini contoh menunjukkan bahawa tenaga tu tak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan. Dan tenaga sentiasa ada, cuma berubah bentuk. Okey. Kawan kamu ni naik motor dengan ayah dia. Okey. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Ingat balik bentuk tenaga kinetik. Tenaga kinetik ada pada objek yang bergerak. Okey. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Betul ke? Tak. Okey. Motor ni macam mana boleh bergerak? Mestilah dia perlukan petrol. Okey? Jadi kita tengok apa kawan kita cakap ni. Bagaimanakah tenaga kinetik motosikal itu dicipta? Okey. Apa cikgunya jawab? Tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya, enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Hari tu kita belajar pasal perubahan bentuk tenaga. Okay, kereta. Macam mana nak bagi kereta bergerak? Kena isi petrol. Okay, petrol daripada di stesen minyak lah. Petrol itu menyimpan tenaga kimia. Ni dia kata. Cikgunya cakap tenaga kimia. Mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Baru boleh bergerak. Jom lihat. Apa ayahnya buat ni? Ayah kawan kita buat ni. Di stesen minyak. Okay, semasa di stesen minyak. Okay. Ayahnya kata apa? Kita isi minyak dulu ya. Barulah kawan kita faham. Dia kata apa? Rupa-rupanya, enjin motosikal inilah yang mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik. Maksudnya, petrol tu sebagai sumber tenaga. Okay, kita belajar itu mula-mula pasal tenaga tu kita belajar sumber tenaga, bahan api fosil, petrol. Ada tenaga kimia. Enjin motosikal itu yang mengubah tenaga kimia daripada petrol menjadi tenaga kinetik. Maka enjin bergerak, lepas tu boleh menggerakkan tayar. Bila tayar dah bergerak, motosikal pun boleh bergerak. Maksudnya tenaga itu hanya berubah tapi tidak dicipta. Okey. Tengok apa berlaku selepas beberapa hari kemudian. Okey. Apa kawan kita tanya? Kenapa motosikal ini tiba-tiba berhenti ayah? Apa ayahnya cakap? Alamak, minyak dah habis lah. Ni tengok ni. Meter minyak ni. Ayahnya tengok dah tulis dah jarumnya dekat E, dah nak habis lah. Okey? Jadi motor tu kehabisan petrol, kehabisan sumber tenaga. Okey, jom kita tengok sambung lagi apa kawan kita fikir ni. Mengapakah motosikal ini tidak terus bergerak? Kenapa tak bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik yang ada pada motosikal ini? Mana pergi tenaga kinetik tadi yang sedang bergerak tu? Yang roda berpusing, enjin bergerak, omboh enjin bergerak naik turun. Lepas tu motor tu pun boleh bergerak. Mana pergi tenaga kinetik tu? Kita tengok sini. Apa kawan kita yang perempuan ni cakap? Adakah tenaga kinetik pada motosikal itu telah musnah? Tadi cerita dicipta ke tidak?
adakah tenaga kinetik pada motor tu dicipta? Tak, dia tak dicipta tapi berubah. Sekarang ni ceritanya, mana pergi tenaga kinetik tu? Adakah ianya telah musnah? Apa cikgunya cakap? Jom kita tengok. Tidak. Tenaga tidak boleh dimusnahkan. Tenaga tak boleh dimusnahkan. Okay? Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya turut berubah. Rupanya tenaga kinetik dia pun turut berubah juga. Berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Rupanya contoh tayar ni. Okay, tayar ni berpusing. Bila berpusing ada tenaga kinetik. Okay, tayar ini bersentuhan dengan jalan raya. Okay. Bila bersentuhan dengan jalan raya, terdapat geseran. Apa berlaku? Okey, tayar ini bergeser dengan permukaan jalan raya. Okey, dan dianya akan menghasilkan apa? Menghasilkan haba dan bunyi. Kalau kamu tak percaya, kamu cuba naik motor dengan bapak kamu. Lepas tu bila dah balik, cuba pegang tayar dia. Rasa apa? Rasa panas. Sebab apa? Ada tenaga haba. Maksudnya, ketika tayar tu bergerak, berpusing, dia ada tenaga kinetik. Bergeser dengan jalan raya, tenaganya telah berubah kepada tenaga haba dan juga tenaga bunyi. Tayar yang sedang bergolek atas jalan raya sebenarnya ada bunyi. Okay? Itu juga menunjukkan tenaga kinetik daripada tayar itu telah berubah kepada tenaga bunyi dan tenaga haba. Kalau tak percaya, cuba kamu bawa basikal, kamu brake laju-laju. Tayar tu berhenti, berlaku geseran, ada tak bunyi? Ada. Cuba pegang tayar yang bergeser dengan jalan tu. Apa kamu rasa? Ada tak haba? Ada. Maka sebenarnya tenaga kinetik itu telah berubah kepada dua bentuk tenaga ini. Tapi adakah tenaga kinetik itu musnah? Tidak. Dia hanya berubah. Okey? Jom kita lihat sini. Motosikal itu tiba-tiba berhenti bergerak kerana semua tenaga kimia daripada petrol telah berubah sepenuhnya kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain. Maksudnya, bila dah habis, petrol tu dah habis diubah menjadi tenaga kimia dan petrol tu dah habis digunakan, minyak petrol tu pun habis. Ini yang menunjukkan macam mana boleh berubahnya tenaga dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, kita tengok sini. Tenaga kimia daripada petrol berubah kepada tenaga kinetik. Pergerakan motosikal lah. Omboh dalam enjin naik turun. Rantai motosikal bergerak. Tayar motosikal pun bergerak. Okey, itu semua tenaga kinetik. Dan juga kemudiannya tenaga itu berubah lagi kepada tenaga haba dan tenaga bunyi. Daripada pergerakan motosikal. Maksudnya tenaga itu sentiasa ada, cuma dia berubah bentuk. Tak dicipta, tak dimusnahkan, cuma berubah bentuk. Okey? Berdasarkan situasi di atas, apakah yang kamu dapat rumuskan tentang tenaga? Ini rumusan dia, kotak kuning ni. Tenaga tidak boleh dicipta atau tidak boleh dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Ini yang kita nak tekankan. Ini yang kamu kena faham tentang tenaga. Dia tak boleh musnah, tak boleh dicipta, tapi sentiasa ada. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham topik kita pada pagi ini. Okey, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Cuma dia sentiasa berubah bentuk. Okey? Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.